Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruzi bin Hamzah dari Kolej Komuniti Kepala Batas akan membentangkan tajuk kajian persepsi peserta pendidikan sepanjang hayat terhadap kursus pensijilan profesional IMI di Pusat Teknologi Kenderaan Hybrid dan Elektrik. Pengenalan berdasarkan Hansard Parlimen di Dewan Negara oleh Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Kamaruddin Jaafar, data terkini sehingga 31 Mac 2019 terdapat sebanyak 46,981 kenderaan hybrid dan 5,403 kenderaan elektrik yang berdaftar di Malaysia. Dengan pertumbuhan yang ketara ini akan merancangkan lagi industri otomotif melibatkan teknologi hybrid dan elektrik. Pusat Teknologi Kenderaan Hybrid dan Elektrik Kolej Komuniti Kepala Batas telah beroperasi bermula tahun 2014 adalah merupakan pusat bertauliah di bawah Institute of the Motor Industry IMI, United Kingdom dengan menawarkan kursus pendidikan sepanjang hayat melalui persijilan profesional IMI tahap 1 hingga 3 bertaraf antarabangsa dan peserta boleh diterima bekerja di seluruh negara. Teknologi kenderaan elektrik dan hybrid adalah masih dianggap baharu di kalangan pemain industri otomotif Malaysia, maka tidak banyak pusat latihan yang bertauliah menawarkan kursus ini. Selain itu, kenderaan juga mempunyai watan tinggi dan kendali melakukan kerja-kerja perbaikan dan penyelenggaraan perlulah mengetahui kaedah yang betul agar cara kendaliannya adalah selamat. Peserta yang menghadiri kursus di pusat ini pada asasnya mereka telah mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas bagi menyelenggarakan kenderaan biasa. Namun mereka tidak pernah terdedah dengan mengikuti kursus yang berstruktur dengan kaedah penyelenggaraan yang betul bagi mengelakkan kejadian kemalangan yang tidak diingini sekiranya dikenalikan secara kaedah yang salah. Keadaan ini boleh menyebabkan mereka akan terdedah kepada bahayanya kewujudan watan yang tinggi ketika melakukan kerja-kerja penyelenggaraan bagi kenderaan berkenaan. Oleh itu, kajian ini akan melihat sejauh manakah kejayaan kursus dikendalikan di pusat ini dengan meninjau persepsi peserta kursus pendidikan sepanjang hayat yang menghadiri mengikuti kursus di pusat ini. Objektif kajian ini terdapat 3. Yang pertama, menentukan keberkesanan kandungan kursus yang diikuti oleh peserta kursus. Kedua, mengenapasi tahap kompetensi koordinator mengendalikan kursus profesional IMI. Dan yang ketiga, mengetahui tahap kemudahan fasiliti yang terdapat di pusat ini. Seterusnya, kita akan melihat metodologi kajian. Sebanyak 160 daripada 270 responden tempatan yang menghadiri kursus profesional ini telah dipilih secara rawat bagi menjawab soalan kajian yang terdiri dari pekerja industri, agensi kerajaan, pelajar dan orang awam yang menghadiri kursus diambil sebagai sampel kajian. Kajian rinci dilakukan bagi menguji sejauh mana instrumen yang digunakan mengandungi konstruk yang tepat. Bagi menentukan pekali kepercayaan instrumen, kajian telah dilakukan ke atas 20 orang peserta kursus. Dalam kajian ini, nilai Cronbach alpha bagi kesemua konstruk dalam kajian rinci berada di antara 0.743 dan 0.935. Seterusnya, peserta kursus dikenaki mengisikan soal selidik menggunakan Google Form. Tempoh kajian ini diambil dari Februari 2019 hingga Oktober 2019. Seterusnya, data dikumpul dan dianalisis menggunakan SPSS. Dalam kajian ini, soal selidik dibagikan kepada skala Likert 5 pemeringkatan. 1 iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. 1 dan 2 dia bagi skala pemeringkatan dibagikan kepada 3 skala pemeringkatan yang dianggap sebagai tidak setuju. 3 dianggap sebagai tidak pasti. Dalam kajian ini tidak akan diambil kira untuk responden menjawab tidak pasti. Manakala 4 dan 5 dianggap sebagai bersetuju. Manakala peratus responden pula 0.0 hingga 49% dianggap rendah, 50 hingga 79% responden menjawab dianggap sederhana dan 80 hingga 100 dianggap sebagai tinggi. Manakala bagi min pula 1 hingga 2.33 dianggap rendah, 2.34 hingga 3.67 dianggap sederhana, 3.68 dan 5 dianggap sebagai tahap tinggi. Sorotan karya pusat teknologi ini telah pun dibangunkan pada 16 November 2013 oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seterusnya 20 Mei 2014 telah dirasmikan oleh Menteri Pendidikan II Datuk Seri Idris Yusof. Manakala pada tahun 2015 hingga tahun 2017 pusat ini telah menyediakan kursus teknologi dan kenderaan hybrid dan elektrik kepada semua pemain-pemain industri di luar sana. Pada tahun 2018, pusat ini telah mengorak langkah dengan menawarkan kepada peserta antarabangsa yang terdiri daripada Singapura, Bangladesh, United Kingdom dan sebagainya untuk hadir mengikuti kursus IMI tahap 1 hingga 3 di Kolej Komuniti Kepala Batas. Manakala pada tahun 2019,
Seramai 3 orang tenaga pengajar di pusat ini telah dihantar ke United Kingdom untuk mengikuti kursus kemahiran di tahap 4. Darjah di bawah adalah menunjukkan sepanjang tahun 2019 berlaku peningkatan yang sangat ketara dan tertinggi sepanjang sejarah penubuhan peserta kursus semenjak tahun 2014 hingga 2019, iaitu pada tahun 2019 seramai 270 orang peserta telah mengikuti kursus IMI level 1 hinggalah level 3. Seterusnya kita akan melihat dapatan kajian. Dalam kajian ini dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama ialah bahagian A akan melihat kepada demografi peserta. Seramai 74.4% responden yang menjawab adalah terdiri daripada pekerja industri dan 95% adalah terdiri daripada responden lelaki. Manakala 75.6% pula adalah terdiri daripada responden Melayu berbangsa Melayu. Bagi umur pula, didapati sebanyak 47.5% adalah berusia di antara 31 hingga 40 tahun dan 35% responden adalah memiliki tahap pendidikan di peringkat sijil. Bagi pengalaman kerja pula, sebanyak 19.4% responden mempunyai pengalaman kurang daripada 5 tahun. Seterusnya pada bahagian B, kita akan melihat pencapaian objektif khusus bagi IMI profesional 1 hingga 3. Seramai 87.5% responden menyatakan bahawa kandungan program adalah bersesuaian dengan objektif yang telah pun ditetapkan oleh pusat ini. Manakala 95.6% lagi responden menyatakan bahawa kandungan program yang dijalankan adalah sangat terancam. Seterusnya pada bahagian C, iaitu teknik penyampaian dan bahan yang diberikan kepada peserta kursus. Didapati 98.2% responden menyatakan bahawa cara penyampaian yang mudah difahami oleh tenaga pengajar. 97.5% lagi menyatakan bahawa modul kursus adalah bersesuaian dengan min pencapaian min 4.6 pada tahap tinggi. Manakala 98.1% responden menyatakan kualiti nota yang dibekalkan adalah baik dengan min 4.7 pada skala tinggi. Manakala sebanyak 100% responden menyatakan kualiti bantuan audio-visual yang terbaik dengan min pencapaian 4.6 pada tahap tinggi dan seterusnya jangka masa kursus adalah bersesuaian dengan peratus responden yang menjawab ya adalah 92.5 pada min 4.3 tahap tinggi. Seterusnya kita akan melihat bahagian D, iaitu melihat kompetensi tenaga pengajar. Sebanyak 100%, ramai 100% responden menyatakan bahawa tenaga pengajar di pusat ini mempunyai kemahiran tinggi berkaitan dengan kursus yang diajar dengan min 4.7 pada tahap tinggi. Manakala 99.4% pula responden menyatakan bahawa responden mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan kursus yang diajar dengan min 4.8 pada tahap tinggi. Berikutnya adalah 92.5% responden menyatakan mereka mempunyai tenaga pengajar di sini mempunyai pengetahuan terkini yang berkaitan dengan kursus yang diajar dengan min 4.5 pada tahap tinggi. Seterusnya, 93.8% responden menyatakan bahawa mereka disediakan oleh dengan bahan kursus yang bersesuaian dengan min 4.4 pada tahap tinggi. Berikutnya, item nombor 6, seramai 93.1% responden menjawab pertanyaan. Responden menyatakan bahawa tenaga pengajar menjawab pertanyaan mereka dengan tepat dan tepat pada nilai min 4.5 pada tahap tinggi. Seterusnya, 90% responden menyatakan bahawa tenaga pengajar telah menggunakan alat bantuan mengajar yang sesuai pada tahap min 4.4 pada tahap tinggi. Dan yang terakhir di dalam bahagian ini, 95% responden menyatakan bahawa penceramah ataupun tenaga pengajar memberi ruang kepada mereka untuk berbincang dengan min 4.6 pada tahap tinggi. Seterusnya bahagian E, iaitu melihat kemudahan fasiliti di pusat teknologi kenderaan hybrid. Sebanyak 5 item dikemukakan kepada responden. Item yang pertama, iaitu 95% responden menjawab bilik kuliah adalah selesa pada min pencapaian min tahap tinggi 4.5. Yang kedua, 95%
96.9% responden menyatakan bahawa khidmat Rusia adalah sistematik dengan min 4.6 pada tahap yang tinggi. Yang ketiga, seramai 61.9% responden menyatakan bahawa peralatan kemudahan yang terdapat di paket ini adalah terdapat ketinggalan dan tidak berdasarkan kepada keperluan teknologi perubahan yang terkini. Dengan pencapaian nilai min pada 2.1 iaitu nilai yang rendah. Seterusnya, seramai 91.3% responden menyatakan jadual aktiviti program disusun dengan baik dan 90.7% responden menyatakan kudapan yang sesuai disediakan kepada mereka dengan nilai min 4.5 pada tahap tinggi. Seterusnya pada bahagian F, melihat kepada pencapaian kendiri peserta kursus. 100% peserta kursus menyatakan bahawa setelah mereka mengikuti kursus di pusat ini, terdapat peningkatan pengetahuan baharu dalam teknologi automotif, manakala 100% responden juga menyatakan bahawa mereka berkeupayaan menggunakan pengetahuan yang dipelajari di pusat ini untuk bekerja di tempat dalam organisasi mereka pada tahap min 4.6 pada tahap tinggi. Seterusnya mereka juga menyatakan bahawa 88.1% bersetuju menyatakan bahawa pengetahuan kemahiran yang dipelajari dapat dikongsi di tempat kerja dengan nilai min 4.4 pada tahap tinggi. Manakala 100% responden menyatakan bersetuju bahawa selepas mengikuti kursus, mereka berkeupayaan untuk meningkatkan kualiti kerja pada tahap 4.8 nilai min pada tahap tinggi. Hasil perbincangan dapatan kajian ini secara keseluruhannya, yang pertama, dapatan kajian jelas menunjukkan bahawa persepsi peserta sangat berpuas hati dengan latihan kemahiran yang diikuti. Yang kedua, objektif kualiti tercapai. Yang ketiga, teknik penyampaian tenaga pengajar adalah berkesan. Yang seterusnya, responden juga berpuas hati dengan kompetensi dan kemahiran yang dimiliki oleh tenaga pengajar. Bagaimana persatu-satunya yang tidak tercapai dalam berada pada tahap rendah adalah kemudahan di paket adalah ketinggalan dan tidak mengikuti tidak berdasarkan keperluan semasa. Seterusnya, kesimpulan dan rumusan dapat dibuat melalui analisis SWOT, iaitu seperti yang terdapat di dalam gambar rajah ini, iaitu melalui kekuatan, peluang, kelemahan dan juga ancaman. Menjadi ancaman kepada pusat ini, terdapat sebuah pusat bertauliah di Singapura yang merupakan persaingan rapat kepada Kolej Komuniti Kepala Batas. Sekian sahaja pembentangan saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.